Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi murid-murid, kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Oke, apa kabar murid-murid? Kabar baik. Jadi apa kabar iman kamu? Amin dan Aisyah. Baik semua? Baik? Alhamdulillah. Baiklah. Jadi sudah lama kita tidak ke sekolah. Alhamdulillah hari ini kita dapat hadir sama-sama ke sekolah untuk kita belajar mengenai sesuatu pada hari ini. Baiklah. Di hadapan ini Ustaz telah tampalkan beberapa keping gambar. Okey, baiklah. Sebelum itu Ustaz mau tanya. Okey, Aisyah, apakah objek ini? Bola? Bukan bola. Objek ini ialah pasu. Okey, Amin. Apakah objek ini? Bola? Bukan bola. Objek ini ialah mata. Okey, seterusnya Aisyah pula. Okey, objek ini. Apakah objek ini? Cili? Okey, betul, cili. Lam, ya. Okey, Amin. Apakah objek ini? Padi? Salah. Objek ini ialah bola. Okey, seterusnya Aisyah. Apakah objek ini? Objek ini ialah kasut. Betul. Objek ini ialah kasut. Okey, apakah objek ini? Seterusnya Amin. Objek ini ialah apa? Ialah bunga? Bukan bunga. Okey, jawapannya apa Aisyah? Jawapannya ialah air. Macam ni je air. Alif, hamzah, ya, ra. Okey, objek yang seterusnya. Okey, apakah objek ini Aisyah? Apakah objek ini? Bilik? Salah, ini bukan bilik. Ini ialah cermin. Okey, saya tulis di sini. Ra, mim, ya, nun. Okey. Seterusnya Amin pula. Okey, Amin. Mari kita sama elok. Okey, apakah objek ini? Objek ini ialah apa objek ini? Batang? Salah, bukan batang. Okey, objek ini ialah asal kepada beras. Beras yang kamu guna untuk masak nasi setiap hari. Sebelum beras, dia dipanggil sebagai padi. Okey, padi. Sekiranya kamu tinggal di kampung, mudahlah kamu untuk berjumpa dengan objek ini, iaitu padi. Sekiranya kamu tinggal di bandar, maka susahlah sedikit untuk kamu jumpa dengan objek ini, iaitu padi. Okey, seterusnya objek ini, apa dia? Okey, Aisyah, apa dia? Lipas? Bukan, ini adalah bilik. Di sini dah tempat kamu selalu tidur malam-malam. Setelah kamu melakukan pelajaran, kamu masuk bilik nanti dan tidur. Okey, ini apa dia? Okey, Amin, ini apa dia? Ini adalah bunga. Bunga ini, orang paling suka bunga ialah orang perempuan. Okey, baiklah. Sekarang ni kita nak cakap pasal objek sini sahaja. Objek di sebelah ini nanti dulu. Ini akan datang hasilnya. Okey, baiklah. Okey, setelah kamu menyatakan
Apakah objek-objek ini? Okey, kamu nampak ke? Apakah ada kaitan tak antara objek-objek ini? Okey, ada kaitan ke antara pasu dengan mata, kasut dengan padi ke, cili dengan bola ke, cermin dengan air ke, bilik dengan bunga ke, ataupun mana-mana antara dua perkataan? Kamu nampak ke? Apa kaitan dia? Nampak ke? Aisyah? Nampak? Amin? Nampak? Oh, kamu dua memang tak nampak? Okey, baiklah. Aisyah, apa yang kamu pakai di mata kamu tu? Spek mata? Ya, betul. Tapi spek ialah dalam bahasa Inggeris, spectacles. Tapi dalam bahasa Melayu dan dalam tulisan Jawa kita tulis sebagai cermin mata. Okey, kalau nak diikutkan, mana ada kaitan kan antara cermin dan juga mata? Tapi ada kaitan juga antara dua tu. Bila cermin bergabung dengan mata, maka terhasillah cermin mata yang kamu pakai itu. Inilah dia, ini cermin. Apabila cermin digabungkan dengan mata, yang asalnya macam tidak ada kaitan. Cermin lah, mata lah. Tapi apabila digabungkan, maka membentuk satu objek yang bermanfaat, objek lain. Cermin apabila digabungkan dengan mata, jadilah cermin mata ni lah. Ini cermin mata yang kamu pakai. Cermin mata ini dipakai oleh mereka yang rabun, sama ada rabun dekat ataupun rabun jauh. Okey. Baiklah. Okey, seterusnya kita akan gabungkan antara dua perkataan yang daripada dua objek agar membentuk satu rangkai kata. Jadi inilah tajuk kita belajar ini, rangkai kata, iaitu gabungan dua perkataan ataupun objek yang asalnya tidak ada kaitan. Okey, seterusnya pasu. Okey. Amin. Pasu ini dia sesuai digabungkan dengan objek yang mana untuk berbentuk rangkai kata? Okey, pasu. Bolehkah pasu digabungkan dengan bola? Bolehkah, Amin? Boleh? Salah tu, mana ada pasu bola? Mana ada orang taruh bola dalam pasu? Okey, seterusnya Aisyah. Okey, pasu bolehkah digabungkan dengan air? Boleh? Tidak boleh. Mana ada orang taruh air dalam pasu? Okey, melainkan ada suatu tanaman dalam pasu, kemudian barulah kita siramkan dia dengan air. Okey. Seterusnya, okey, pasu sama padi. Bolehkah kita gabungkan? Amin, bolehkah? Tidak boleh? Betul. Okey, mana ada orang taruh padi dalam pasu? Okey, seterusnya Aisyah. Pasu kita gabungkan dengan bunga. Dicantumkan dengan bunga. Bolehkah? Boleh. Ya, betul. Pasu bunga. Betul lah, kita pun biasa dengar pasu bunga kan. Biasa hujung minggu kita pergi ke pasar, ibu kita ajak kita membeli pasu bunga. Sebab bunga tersebut diletakkan dalam pasu. Barulah nampak cantik. Jadi pasu pasangannya ialah bunga, maka hasilnya ialah pasu bunga. Okey, baiklah. Objek yang seterusnya. Ini ialah cili. Okey, cili kita mau gabungkan dengan mana? Okey, dengan mata. Mata sudah mata ini sudah settle lah. Okey, dengan bunga pun sudah settle lah. Jadi ada 3 pilihan lagi. Okey, cili sesuai tergabung dengan bola. Aisyah, sesuai tak? Sesuai? Salah, mana ada cili bola. Okey, cili gabungkan dengan air. Sesuai tak? Amin. Sesuai? Salah, mana ada cili air. Okey. Cili gabung sama padi. Sesuai tak? Sesuai. Okey, cili pasangannya ialah padi. Cili apabila digabungkan dengan padi, maka ianya menjadi cili padi. Okey. Seterusnya, kasut. Okey, ramai sebut.
bola. Okey. Aisyah, apa jawapan dia? Kasut boleh ke gabung dengan air? Boleh. Salah. Adakah kasut air? Tidak. Tidak ada. Okey. Jadi kasut sesuai digabungkan dengan bola. Kasut bola ataupun dipanggil sebagai boot. Kasut bola digunakan untuk kita bermain bola sepak dengan baik. Okey, seterusnya tinggal lagi bilik. Okey, bilik. Okey, digabungkan dengan air. Sebab ini saja yang belum ada pasangan antara kesemua ni. Bilik digabungkan dengan air. Okey, tadi kasut bola kan? Kasut bola ini. Okey. Maka yang terakhir sekali bilik apabila digabungkan dengan air jadilah bilik air. Baiklah. Jadi inilah hasilnya. Hasil gabungan antara dua perkataan ataupun dua objek boleh membentuk rangkai kata yang sempurna. Okey. Jadi kita punya hasil pembelajaran kita ini hari ini ialah agar murid-murid dapat membaca, membina dan menulis rangkai kata dengan betul. Okey, jadi apabila yang pertama tadi cermin digabungkan dengan mata, dia menjadi cermin mata. Cermin mata pertama. Okey, yang kedua, pasu apabila digabungkan dengan bunga. Yang kedua, okey, yang ini cili padi. Okey. Apabila cili digabungkan dengan padi, maka ia menjadi cili padi. Okey. Yang ketiga, kasut bola. Kasut bola terhasil daripada dua perkataan, iaitu kasut dan juga bola. Jadi macam mana kita tulis? Kaf, alif, sin, waw, ta, ba, waw, lam, alif. Okey, seterusnya objek yang keempat. Apa ini? Pasu bunga. Pasu bunga terhasil daripada dua perkataan atau objek, iaitu pasu dan juga bunga. Jadi macam mana kita tulis? Pa, alif, sin, waw, ba, waw, nga, alif. Okey, seterusnya yang kelima. Yang kelima ialah bilik air. Bilik air. Macam mana mau tulis? Macam ni. Ba, ya, lam, ya, qaf, alif, hamzah, ya, ra. Ini adalah cermin mata, ini adalah cili padi, ini adalah kasut bola, ini pasu bunga, dan ini bilik air. Beginilah ejaannya. Jadi Ustaz harap melalui pelajaran kita pada hari ini kamu dapat membaca, membina dan menulis rangkai kata dengan baik. Jadi apabila kamu keluar daripada kelas ini ataupun daripada sekolah ini, kamu perhatikanlah keadaan-keadaan sekeliling. Berapa banyak contoh rangkai kata yang ada, dan kemudian kamu cuba tulis contoh-contoh rangkai kata yang kamu lihat dalam kehidupan kamu, sama ada di rumah, di kedai dan sebagainya. Tulis dalam buku tulis. Cuba tulis dengan sebaik mungkin di dalam buku tulis kamu. Sekiranya ada kesalahan ejaan, Ustaz akan betulkan ejaan kamu pada buku tulis tersebut. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan cuba lihat adakah Ustaz mau lihat adakah kamu sudah betul-betul faham konsep rangkai kata yang sudah kita pelajari hari ini melalui teks yang Ustaz bacakan ini, iaitu teks Rumahku Syurgaku. Okey, baiklah. Ustaz akan baca teks ini sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, supaya kamu dapat meneliti adakah terdapat contoh rangkai kata dalam teks ini. Okey, yang pertama, dapur ialah ruang untuk memasak. Okey, adakah contoh rangkai kata dalam ayat ini?
Okey, Aisyah ada tak? Ruang. Salah. Dalam ayat ini ruang cuma satu perkataan. Okey, Amin, adakah contoh rangkai kata dalam ayat ini? Memasak. Salah, dia cuma satu perkataan. Dia cuma perbuatan. Satu perbuatan saja memasak. Okey, ayat seterusnya. Tak apa, kita cuba lagi. Terdapat pelbagai peralatan yang ada di dapur. Antaranya termasuklah peti sejuk, periuk nasi dan mesin pengisar. Okey, stop sekejap. Okey, Aisyah, adakah contoh rangkai kata dalam ayat ini? Termasuklah. Salah. Okey, Amin, adakah contoh rangkai kata dalam ayat ini? Periuk nasi. Betul. Okey, periuk nasi. Okey, periuk nasi terdiri daripada dua perkataan. Sebagaimana konsep yang kita telah belajar sebelum ini, iaitu periuk apabila digabungkan dengan nasi, maka jadilah periuk nasi. Maknanya Amin sudah mula faham sikit-sikit. Okey, apa contoh lain? Okey, Aisyah. Mesin pengisar. Betul, alhamdulillah. Aisyah pun sudah faham. Tanya Aisyah. Okey, mesin pengisar terhasil daripada dua perkataan, iaitu mesin dan juga pengisar. Perkataan mesin digabungkan dengan pengisar, maka terhasillah perkataan ataupun kalimah mesin pengisar, ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai blender. Okey, Ustaz teruskan. Selain itu terdapat meja makan, alas meja, tudung saji, pinggan, mangkuk dan lain-lain lagi. Okey, di mana contoh rangkai kata dalam ayat ini? Okey, Aisyah. Alas meja. Betul. Okey, alas meja. Okey, Amin. Meja makan. Betul. Tanya. Okey, seterusnya. Aisyah, apa lagi? Pinggan. Okey, betul ke Amin? Setuju ke dengan pendapat Aisyah mengatakan pinggan adalah salah satu contoh rangkai kata? Amin tidak setuju. Sebab apa? Sebab dia daripada satu perkataan. Sedangkan rangkai kata ialah gabungan antara dua perkataan. Okay, jadi pinggan bukan contoh rangkai kata. Okey, ayat seterusnya, emak suka masak nasi lemak, kari ikan, sambal sotong, gulai daging dan sup sayur. Okey, adakah contoh rangkai kata tadi? Kari ikan. Betul, Aisyah. Kari ikan. Okey, apa lagi Amin? Sambal sotong. Betul. Okey, itu adalah contoh rangkai kata yang merupakan gabungan antara dua perkataan, itu antara sambal dan sotong. Okey, macam contohnya tadi, perkataan kari digabungkan dengan ikan, maka jadilah rangkai kata kari ikan. Okey, selain itu ialah gulai daging dan sup sayur yang merupakan contoh rangkai kata dalam ayat tadi. Emak saya memang pandai masak, masakan emak sungguh enak. Okey, jadi itulah melalui teks ini Ustaz dapat nampaklah yang kamu sudah faham ya sedikit demi sedikit konsep rangkai kata yang merupakan gabungan antara dua perkataan yang asalnya nampak macam tidak ada kaitan, tapi apabila digabungkan maka dia menjadi suatu perkataan ataupun objek yang lain yang memberikan makna dari segi bahasa dan sebagainya. Okey, jadi Ustaz rasa sampai di sini dululah kita punya pelajaran hari ini. Okey, jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.